الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Fadil Ustaz Zakaria, Imam pegawai masjid dan kuasa qaryah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita masuk buka surat 64. Surah baru Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Surat 64 sampai muka surat 70. Marilah sama-sama pada malam ini untuk mulakan surah ini kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat. Syaqqat mahmus keluar angin. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت. وتخلت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه
بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ظهره dia hab tebal semua habsah فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون tanya sunat sujud ni tersujud no tersujud sunat sujud insyaallah sajada wajhi alladhi khalaqahu Allah Assalamualaikum. Kita sambungin بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فمن
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama tu mak wajib muttasil 5 harakat. Anshaqqat nun mati bertemu shin ikhfa. Qat itu maknanya mahmus, keluarkan angin. Wa adhinat mahmus li rabbiha wa huqqat mahmus. Wa idzal ardu muddat sama juga mahmus. Wa al-qatsma qad mahmus ma asli fiha ma asli ha tu ma asli wa takhallat mahmus wa adhinat mahmus li rabbiha wa huqqat juga mahmus. Ya ayyuhal insan, ya ayyuha majais munfasil 245. Al insan ikhfa 2 harakat. Innaka wajibal gunnah ka ma asli dihun ila izhar ila man asli rabbika kad qalqalah sughra hanfa tanwinu fa ikhfa famulaqi asli ha tu khabar famulaqi ana ha tu kena hidupkan, jangan kita famulaqihi dan famulaqi ha tu dia kena nampakkan. Fa amma wajibal gunah man'u nun mati bertemu hamzah izhar utiya ma asli kitabahu ma aslihu biyamin maksilah qasirah 2 harakat biyamini fasawfa ma'lin yuhasabu ma asli hisaban yasira ban yasira idgham ma'al gunnah yasira ma asli wa yanqalibu nun mati bertemu qaf ikhfa ila ahlihi ism fasil ahlihi maksilah qasirah masrura ma'awat yasira wa amma wajibal gunnah man utiya nun mati bertemu hamzah izhar kitabahu wa huwa ra maksilah qasirah wara'a ism wajib muttasil. Fasawfa ma'lin yad'u qalqalah sughra thubura wa yasla la tamasli sa'ira asli ma'wa. Innahu wajibal gunnah kana man asli fi ahlihi izhar majais munfasil ahlihi masrura masilah qasira mas mahmus hura ma'wa. Innahu wajibal gunnah zanna wajibal gunnah allan nun mati lam idgham bila gunnah lan yahur idgham ma'al gunnah yahur ma badal ana ra tabal yahur yahur bala man asli bala inna wajibal ismun fasil inna wajibal gunnah rabbahu ka huka masilah qasirah kana man asli bihi masilah qasirah basira aslira ma'wa. Fala uqsimu fala majais munfasil uqsimu qalqalah sughra bisyafaq qalqalah kubra syafaq wallayl ma'lin wa ma asli wasaq qalqalah kubra wal qamari idza tasaqqa qalqalah kubra la tarkabunna wajibal gunnah tabaqan an tanwin mutma'in izhar an tabaq ikhfa tabaq qalqalah kubra.
Fama lahum, fama man asli lahum la izhar syafawi, tak dengung. La yu'minun man arid disukun. Wa idha man asli quri'a alaihim ma'lin al-Quran la yasjudun man arid disukun. Balil ladhina kafaru alladhi man asli kafaru man asli yukadzibun man arid disukun. Wallahu a'lamu bima yu'un man arid disukun. Fabashir fabashirhum hum bi idgham apa ni ikhfa syafawi mimati bertemu ba ikhfa syafawi dengan hum bi azabin alim izhar alim man arid disukun. Illa alladhi man asli amanu badal wa amilus salihati lahum ajrun izhar syafawi ajrun ghaib izhar ghaib ma'lin mamnun man arid disukun. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita memperbaiki bacaan kita menjadi bacaan yang fasih seperti mana yang dibaca kepada kita oleh yang mana Nabi telah membacanya dan Jibril telah membacanya kepada Nabi, insyaAllah. Dan Quran ini menjadi syafaat kita di dunia dan akhirat, insyaAllah. Surah Al-Insyiqaq maknanya terbelah. Surah yang ke-84 mengandungi 25 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Insyiqaq artinya terbelah, yaitu surah ke-84 mengandungi 25 ayat dari jenis Makkiyah. Kita faham jenis Makkiyah ini makna diturun sebelum hijrah, sebelum hijrah, dan diturunkan selepas turunnya surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Hubungan surah ini dengan surah sebelumnya, kalau pada surah Al-Mutaffifin, yakni wailul lil mutaffifin, disebutkan tempat tersimpannya kitab-kitab catatan amalan, yakni disebut padanya Illiyin, Sijjin, semua itu tempat-tempat simpanan amalan, sama ada amalan baik ataupun amalan jahat. Maka di sini disebutkan kitab-kitab catatan itu dibentangkan pada hari kiamat kelak. Maksudnya kandungan ayat dalam surah ini menceritakan bagaimana buku-buku itu diturunkan dan dibentangkan kepada manusia di hari akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idzas samaa'un syaqqat, apabila as-sama' yakni langit, syaqqat terbelah. Huraiannya, ketika Allah menghendaki kerosakan alam semesta yang menandakan ketibaan hari kiamat, akan terjadilah perkara-perkara yang sangat menakutkan. Ini tanda kiamat. Sistem perjalanan bintang-bintang di cakrawala yang teratur itu dirosakkannya, sehingga terjadilah pelanggaran sesama bintang, menyebabkan seluruh isi langit pecah terbelah, lalu diterbitkan awan putih berserakan kelihatan di seluruh angkasa luas. Terbelahnya langit berpunca dari kerosakan susunan dan kerosakan sistem perjalanan bintang-bintang yang ada di sana. Wa idzan wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan mendengar arahan Tuhannya. Wa adzinat li rabbiha bagi Tuhannya, wa huqqat dan semestinya dan sudah semestinya langit itu patuh, yakni langit mendengar dan takluk di bawah arahan dan kekuasaan Allah. Makhluk ini dia mendengar arahan Allah. Matahari mendengar arahan Allah, bulan mendengar arahan Allah, bintang mendengar arahan Allah. Sebab itu manusia yang lawan Allah lebih teruk daripada makhluk-makhluk ini. Sebab itu makhluk ini mereka lebih baik daripada kita sebenarnya di segi pengabdian, ketaatan, kepatuhan kepada Rabbul Izzah. Langit mendengar
dan takluk di bawah arahan dan kekuasaan Allah, lalu melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Tuhannya, sekalipun diarah supaya terbelah dan merosakkan sistem perjalanannya. Tidak sanggup ia menderhakai kehendak Tuhannya, dan sudah pasti ia tetap mematuhinya. Nah, sebab itu sistem alam ini berjalan seperti mana yang sepatutnya. Hujan turun, nah, semua itu arahan daripada Allah. Hujan tak turun, semua itu arahan daripada Allah. Sepatutnya turun tapi tak turun. Sebab apa? Ada sebab dan musabab. Nah, kita baca hadis yang panjang menceritakan sebab-sebab kemurkaan Allah. Antara yang saya telah baca itu 15 perkara yang disebut oleh Nabi. Antaranya yang Allah marah, punca Allah Ta'ala tak menurunkan hujan kerana antaranya ialah mereka tak mengeluarkan zakat dan sebagainya. Sebab itulah penderhakaan kepada Allah itu menyebabkan Allah menarik nikmat yang sepatutnya Allah turunkan kepada manusia. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, yakni kerana telah tercabut gunung dan bukitnya, tidak ada lagi terdapat bangunan di atasnya. Nah, diratakan buka bumi itu karena telah dicabut gunung dan bukitnya dan tidak ada terdapat sebarang bangunan di atasnya. Itu gambaran berlakunya kiamat. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, yakni terkeluarlah isi bumi semuanya yang terdiri dari mayat-mayat manusia, hatta kekayaannya yang terpendam, segala macam logam dan benda-benda galian, sehingga menyebabkan semuanya menjadi kosong. Itulah perkara yang sedang dan akan berlaku apabila berlakunya kiamat. Seperti mana dalam surah Al-Zalzalah Allah menyebut idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua itu akan diturunkan, dibangkitkan dan dikeluarkan. Apa yang ada di perut bumi akan dikeluarkan oleh Allah ketika berlakunya zilzal, goncangan dunia yang segoncang-goncangnya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan mendengar arahan Tuhannya dan sudah semestinya bumi itu patuh, yakni pada waktu itu tahulah kamu akibat perbuatan kamu, yakni sebagaimana langit mendengar arahan Allah dan mematuhinya, maka demikian pula halnya bumi sudah pasti jatuh, tidak berani menentang kehendak Allah. Pada waktu terjadinya kegemparan tersebut, tahulah kamu wahai sekalian manusia, akibat dari amalan baik maupun buruk yang telah kamu kerjakan. Yang baik akan dibalas dengan yang baik, dan yang buruk dibalas dengan yang buruk. Bagi kita wajiblah beriman dengan perkara gaib yang akan berlaku semuanya, dan mengenai hakikat sebenar kedatangan kiamat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahulah, ada kawan cerita NASA buat lampuran, kemungkinan tak lama nanti 2-3 tahun kemudian ini, dengan disebabkan putaran bumi ini dan putaran mataharinya, dia kata berpusing ligat, kemungkinan disebut matahari akan keluar dari sebelah barat. Nah, sekarang keluar daripada sebelah timur. Dikatakan ke depan ni, dalam internet lah, percaya tak tahu, katanya akan berlaku suatu fenomena alam yang luar biasa. Maknanya kita melihat hari ini keadaan-keadaan yang berlaku pada hari ini, tanda-tanda kiamat yang akan sedang kita nampak hari ini, alamat kiamat itu, amaratul kiamat itu sudah banyak, sudah berlaku. Nah, musimnya macam-macam, keadaan panas yang melampau, macam-macam keadaan. Apakah itu semua menandakan hari kiamat? Bagi orang yang beriman, tanda-tanda itu ya akan berlakunya kiamat. Bila? Wallahu a'lam. Tanda-tanda besar seperti keluarnya Dajjal mungkin belum berlaku, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj mungkin belum berlaku. Nah, tapi tanda-tanda kecil yang disebut alamat-alamat kiamat sudah banyak berlaku, menunjukkan bahawa peristiwa kiamat itu hampir berlaku.
Bila wallahu a'lam. Tambah-tambah dengan peristiwa hari ini, misteri kapal terbang ni pun salah satu tanda yang kita nampak pelik, ajaib. Mengikut kajian duk tengok Pasrul Awani tu siang malam duk kaji bak radar, duk kaji tak jumpa juga. Ini satu keajaiban juga ni, misteri ni, wallahu a'lam. Itu mungkin Allah Ta'ala nak minta kita fikir, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Nak kita fikir macam mana boleh berlaku, kalau sungguh ia berlaku seperti mana yang maknanya di kajian yang tak jumpa suatu benda yang amat misteri. Misteri. Sebab itulah dalam hal ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala membuka hijab di mana tempat ia kita kesian kepada waris dan sebagainya, menunggu sampai setengah serah, lepas serah dan sebagainya, sampai ada katanya keluarga di China apa ada nak bunuh diri pun ada, sampai tak tahu cara dah. Sebab mereka tak faham redha, kita juga faham, kita faham redha, mereka tak faham bab redha ni dah, kita tak tahu di mana. Maka sebab itulah ada seorang sahabat kata, di antara amalan kita diajar oleh Allah Ta'ala adalah bernazar. Di antaranya bernazar. Ada satu surat terbuka kepada Mas, minta Mas bernazar untuk berjumpa dengan MH330 ni. Nazar tu dia tulis dalam surat terbuka tu, dia minta Mas bernazar. Dua benda yang minta Mas buat kalau jumpa bernazar. Yang pertama dia kata, kalau boleh lepas ni arak jangan ada dalam kapal terbang Mas ni. Itu yang pertama. Yang kedua, dia minta Mas bernazar supaya lepas ni para mugari pakai gelok. Minta pakai gelok. Pakaian tu bagi jet gelok sikit. Pakai bagi sempurna. Mudah-mudahan dengan nazar itu Allah Ta'ala mempertemukan. Karena kita, kalau kita ada hajat atau hajat yang besar, kita boleh juga bernazar untuk kita berpuasa sunat 3 hari dan sebagainya. InsyaAllah itu dipanggil bertawassul dengan amalan yang soleh. Berdasarkan hadis Nabi, tiga orang pemuda yang terperangkap dalam gua, mereka berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amalan yang soleh. Salah seorangnya kata, ada ibu bapa dia tolong apa dia dan sebagainya, siang malam tolong ayahnya, akhirnya pintu buka. Ada seorang lagi dikatakan dia telah diuji dengan perempuan yang cantik, lalu dia tak berzina dengan perempuan itu, dia sabar, akhirnya pintu gua terbuka, akhirnya semua 3 orang boleh keluar daripada gua. Sebab apa? Bertawassul dengan amalan yang soleh. Maka itu juga di antara cara kita diajar oleh agama kita, sembahyang hajat dan sebagainya, salah satunya adalah bernazar. Kalau mah boleh ikut, Masya Allah lah. Tapi maknanya keadaan hari ini menampakkan bahawa ini satu misteri yang wallahu alam. Kita tak mengaji bahagian penerbangan, tapi segi logiknya tak boleh berlaku kalau ikut logiknya. Kenapa? Sistem tu dah cukup cantik untuk membuat isyarat, memberi isyarat dan sebagainya. Walaupun tak disuruh bagi isyarat pun, dia akan bagi isyarat kata secara digital dan sebagainya. Tapi apapun kita tak nampak kesan, wallahu alam. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Jadi itu juga boleh dikatakan perkara-perkara pelik yang boleh berlaku dengan keadaan yang ada hari ini. Keadaan fenomena alam yang pelbagai, semua itu boleh dianggap sebagai sistem alam ini sudah sampai ke penghujungnya. Apa yang kita nak ialah persiapan ke arah kematian, persiapan ke arah kiamat itu. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, wahai manusia, dalam membicarakan yang tadi, ayat yang pertama, yang ayat ke-5, Allah mengatakan akan berlaku keadaan huru-hara hari kiamat itu. Lalu Allah mengatakan kesimpulannya, wahai manusia, innaka, bagi kamu, kadihun. Kadihun ni isim fa'il, makna bekerja sungguh-sungguh. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras sampai menemui Tuhanmu. Kadihun ila rabbika kadhan, pulun kerja untuk mencapai kepada Tuhan kamu, famulaqi, maka kamu akan mencapainya. Apa maksud ayat ini? Katanya ayat ini ditujukan kepada manusia seluruhnya, yaitu hai anak Adam, bekerja keraslah dengan rajin, sama ada pekerjaanmu itu baik maupun buruk sepanjang hidupmu, sampai engkau mati kelak menemui Tuhanmu dan menemui pula ganjaran berupa pahala ataupun siksa sebagai hukuman hasil dari pekerjaan yang kau usahakan dengan bersungguh-sungguh.
Qadihun ini bahasa Kedah kita pulun, buat kerja. Pulun nak mencapai hasil. Dalam bab kita nak mencapai redha Allah Ta'ala ini, kita kena bersungguh-sungguh untuk mencapai redha Allah dengan memastikan hidup kita benar-benar atas asas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang lain, fastabiqul khairat, bersungguhlah kamu nak mencapai kebajikan itu. Bersungguh ini maknanya lahir daripada keinsafan, lahir daripada kesedaran untuk mencapai tujuan hidup kita di dunia. Untuk apa? Untuk menjadi hamba kepada Allah. Mana mencapai tujuan hidup Allah bagi kita hidup ni untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk apa? Untuk mereka berabdikan diri kepada Allah. Dan kerangka pengabdian itu kita cuba hidupkan kehidupan kita dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila cara yang Tuhan redha, tidak lain dan tidak bukan ialah memastikan jalan yang kita ikut itu jalan yang Allah redha. Jalan yang Allah redha itu lagu mana? Jalan yang mengikut hukumnya halal, sah, bukan haram, bukan perkara-perkara yang dimuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan itu dia ada cabaran, dia ada dugaan, dia ada perangkap, dia ada macam-macam. Maka sebab itu perjalanan kita mesti konsentrate, istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gangguan di sepanjang jalan itu banyak. Nabi sebut 5 gangguan yang kita dah baca dalam hadis. Nabi sebut 5 gangguan. Nah, gangguan itu benar, gangguan perjalanan manusia nak menuju Allah itu dia ada 5 gangguan. Kita dah ulang beberapa kali. Yang pertama gangguan dalaman, yang kedua gangguan luaran. Yang pertama gangguan dalaman iaitu nafsu, yang kedua syaitan. Yang ketiga gangguan luaran iaitu orang-orang yang bersama dengan kita yang kacau kepada kita. Di muslim yahsudu, orang Islam yang hasad. Yang kedua ialah munafik yaghdabu, orang munafik yang cuba untuk menghalang kamu. Wal kafiru yuqatilu, dan orang kafir yang hendak memerangi kamu. Itu 3 golongan yang dikatakan musuh luaran. Musuh dalaman nafsu, yang kedua ada syaitan. Itu musuh sampai kiamat untuk menghancurkan kita supaya perjalanan kita tak lancar untuk menuju Allah. Akhirnya kita pergi ke jalan yang tidak Allah redha. Sebab itu apapun kita kena buat bekalan, dan bekalan yang paling baik adalah takwa, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebut fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Ini keadaan hari kiamat. Fa amma, dan adapun orang-orang yang diberikan, man utiya, diberikan kitab, kitabahu, kitabnya orang tu bi yaminih, sebelah kanan. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ini insya-Allah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka saufa akan yuhasib, dihisab hisaban dengan hisab yasira, yang mudah. Tidak ada soal jawab yang banyak. Kerana apa? Mereka telah lulus menjadi ahli syurga. Wa yanqalibu ila rabbih masrura, dan dia kembali kepada kaumnya. Wa yanqalibu ila ahlihi, kepada kaumnya, kepada sahabatnya yang sama-sama beriman, masruran, dengan gembira. Seperti mana anak kita tengok keputusan SPM dapat 9, ya Allah gembira, balik abang kamu semua pakai gembira, seronok sebab percaya. Gambaran itulah yang Allah Ta'ala gambarkan. Akhirat esok dapat satu penyataan dalam buku tu, lulus cemerlang, alhamdulillah, berjaya, orang ni syurga. Kemudian Allah menerangkan pula manusia itu ada 2 golongan. Ada yang nasibnya bahagia, dan ada pula yang nasibnya celaka. Orang yang bahagia itu semasa-masa di akhirat kelak akan diberikan kitab catatan amalannya dari sebelah kanan. Orang ini akan dihisab dengan perkiraan yang mudah sekali. Kemudian dia akan diberi pahala kerana ketaatannya, dan diampunkan pula akan kesalahannya. Barang siapa telah diperiksa amalannya dan dihisab dengan perkiraan yang mudah, kembalilah ia menemui keluarganya yang sama-sama beriman dengan perasaan gembira dan senang hati.
dia akan berbangga seraya menunjukkan kitab amalannya. Nah, bacakan olehmu kitabku ini, yakni rekod yang baik. Inilah gambaran bagaimana di hari akhirat kelak. Itulah gambaran bagaimana kita nak membawa diri kita, dan disebut sini ahli mana keluarga, aqarib, ahli keluarga kita. Sebab itu dalam bab ini kita kena jaga diri dan juga keluarga daripada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman, qu anfusakum, diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu daripada api neraka. Sebab itulah bab ini kita kena jaga supaya kita pun soleh, ahli keluarga kita juga soleh. Sebab kita nak gembira bersama, jangan kita seorang yang lain sedih. Jangan kita seorang saja yang dapat kegembiraan itu, dan pun keluarga kita tidak mendapat kegembiraan itu. Kita nak kegembiraan bersama. Ahlihi ini makna aqaribihi, antaranya ialah orang yang hampir dengan kita, masruran, gembira, dengan maksud masing-masing diberikan buku amalan dengan tangan kanan. Kelompok yang kedua ialah apa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah belakangnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan menjerit, celakalah aku. Allahu akbar, dia kata celaka kat dia. Allah, jangan kita wa'iyyazabillah. Kalau kita baca Al-Quran, kita berhenti 3 minit ni, hati renung Allahu akbar, kita kata celaka. Yad'u thubura, kita kata celaka punya aku ni. Allahu akbar. Dulu kita duk celaka kat orang ni, kita celaka kat kita pula. Allah, takut kita akhirat esok ni, maknanya kita dah merugikan hidup kita selama di dunia, akhirat esok mendapat buku daripada belakang. Wara'a zahri wa yasla sa'ira. Setelah itu dia akan masuk dalam neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia semasa di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Innahu zanna an lan yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak mungkin kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira, bahkan akan kembali, sesungguhnya Tuhan senantiasa melihatnya. Ini gambaran dua kelompok manusia yang ada di hari akhirat kelak, yaitu mereka yang diberikan buku dengan tangan kanan, ada yang diberikan buku min wara'a zahri, daripada sebelah belakangnya. Yakni adapun orang-orang yang celaka, yaitu semasa di dunia banyak sangat melakukan dosa, di akhirat akan diberikan kitabnya dari sebelah belakangnya, menandakan sangat dibenci melebihi orang-orang yang diberikannya. Menandakan sangat dibenci melebihi orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya. Dia nanti akan merasa sangat sedih, lalu menjerit menyumpah dirinya sendiri, celaka aku, katanya. Dia menyesal tak berkesudahan. Akibatnya dia dimasukkan dalam neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Apa gunanya dia menjerit dan menyumpah dirinya sedemikian, walhal ada dua sebab mengapa dia diazab di akhirat. Pertama, dirinya di dunia dahulu sangat gembira bersama kaumnya yang sama-sama kafir, maka kegembiraan itu ditukar Allah dengan kesedihan dan penyelesaian di akhirat kelak. Itulah sifat orang mukmin itu di dunia, falyadhakuna qalila wal yabkuna kathira. Sifat orang mukmin kita hari ni, gelak banyak ke teriak banyak hari ni? Gelak banyak, esok ni kita azab, sedih banyak sikit. Wal yabkun, yabkun ni mana banyak sedih. Sedih dengan diri kita. Allah, mana sedih itu bukan sedih sampai apa, sedih melihat kemungkinan berlakunya azab Allah pada kita akhirat kelak. Sedih fikir diri kita. Itulah setiap malam kalau boleh, yang saya sebut dalam hadis Nabi SAW, salah satu daripada 7 golongan yang mendapat payungan Allah di hari akhirat, lelaki yang bangun di waktu malam mengalir air matanya
khasyatillah, kerana takutkan Allah. Orang ni mendapat payungan Allah di hari akhirat. Menangis kerana dosa yang dilakukan di waktu malam, bangun di waktu tahajud. Fikir diri kita, bagaimana persiapan kita, wallahu a'lam, masing-masing. Wal yadhakuna qalilah, ketawanya sedikit, menangisnya banyak. Orang kafir ketawanya banyak, akhirat esok mereka sedih, menangis dan menyesal. Kedua, dia menyangka mustahil sesudah mati akan hidup kembali menemui Tuhannya. Sebab itu dia pun kufur dan derhaka. Kalau dia tahu bahawa Allah akan menukarkan kegembiraannya di dunia ini dengan kedukaan di akhirat, nescaya dia akan melakukan maksiat dan pekerjaan yang mendatangkan dosa. Dia akan meninggalkan suasana kegembiraan yang cepat menghilang dunia itu dan berusaha untuk mendapatkan kesenangan dan kegembiraan yang kekal, yaitu syurga yang penuh dengan kesenangan dan nikmat. Kemudian Allah menyangkal bahawa orang yang celaka itu telah tersalah sangka yang ia tidak akan dikembalikan kepada Tuhannya. Sebaliknya, setelah mati benar-benar ia akan dikembalikan untuk menerima pembalasan dari Tuhannya, kerana segala pekerjaan yang dilakukan di dunia ini dilihat oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuannya, yakni pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kelompok manusia, iaitu mereka yang mendapat kitab daripada tangan kanan, dan yang sebaliknya kelompok yang celaka itu yang mendapat daripada sebelah belakangnya. Mudah-mudahan kita dapat menghayati sedikit daripada ayat ini, dan insya-Allah penafsiran yang lebih lanjut kita akan tengok kepada tiap tafsir yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan pada hari malam ini, saya sangka minggu depan, sebab kadang-kadang kita punya minggu keempat ni kena minggu ni, minggu depan rupanya minggu depan minggu kelima, minggu ni minggu pertama. Jadi kita alhamdulillah dapat sama-sama menjayakan program kuliah maghrib kita, dan kebetulan pula Kelang Kabut Kenuri tadi pun Kenuri ada 6 Kenuri. Mungkin tuan-tuan 12 pula dah, Pak. Kalau YB jenuh lah. Jadi banyak Kenuri letih. Kita gagah maju alhamdulillah untuk sama-sama menghidupkan kuliah ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita insya-Allah, dan sama-sama berdoa menjadi ashabul yamin, iaitu kelompok manusia yang mendapat daripada kitab amalannya di tangan kanan insya-Allah. Aqul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa taqabbal.